Saya Cikgu Hafifah binti Osman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lampur Kiri. Okey. Video saya adalah berkaitan tajuk vektor. Okey adik-adik, selamat menonton semua. Bye, jumpa lagi. Okey. Jumpa lagi adik-adik dalam siri kelima subtopik 8.3 vektor dalam satu akal test bersama Cikgu Hafifah. Okey adik-adik, standard pembelajaran 8.3.3 melaksanakan operasi aritmetik ke atas dua atau lebih vektor. 8.3.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey, kriteria kerjaan. Okey, adik-adik seharusnya boleh melaksanakan operasi aritmetik. Adik-adik juga boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey, mari kita kenali apa tu operasi aritmetik. Operasi aritmetik adalah operasi asas, okey, merangkumi proses penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Okey. Okey. Dia sebenarnya kata menggunakan konsep yang kita telah belajar dalam siri-siri yang sebelum. Okey, kita terus kepada soalan. Okey, diberi titik P iaitu 61, titik Q negatif 64 dan vektor RS sama dengan 3N 3N3 ni sama dengan 3NI tambah 3J dengan keadaan vektor PQ adalah selari dengan vektor RS. Okey, kemudian cari nilai N. Okey, untuk memahami soalan ni adik-adik, okey, tip yang pertama, adik-adik harus melakar. Okey, harus melakar. Okey, kemudian adik-adik kena tahu, okey, apakah maksud yang tersirat di sebalik perkataan PQ adalah selari dengan RS. Okey, so adik-adik cuba fikir terlebih dahulu ya. Okey, jawapan saya akan bagi sebentar lagi adik-adik. Okey, kita lihat soalan pertama. Okey, diberi titik P 61, titik Q negatif 64 dan vektor RS sama dengan 3N3. Okey, dengan keadaan PQ adalah selari dengan vektor RS. Okey, so vektor PQ ni selari dengan vektor RS. Okey, so kita buat lakaran lah. Sebelum kita cari nilai N, kita lakarlah maklumat kita ada. Okey, kita ada titik PQ. Okey, so kita buat garis PQ. Okey, saya boleh buat macam ni lah. Lakar tu terpulang, tak ada masalah. Ni titik P, titik Q. Okey, ni titik PQ. Okey, selari dengan vektor RS sebab selari kan. Okey. Okey. Ni vektor RS. Okey, sebab selari. Okey. So bila kita faham bila dia selari, bila selari maksudnya vektor ni samalah. Vektornya akan jadi sama, iaitu vektor kat sini kata membawa maksud umpama kecurunan kat sini tau. Okey, so sekarang kita kena cari dulu vektor PQ. Kan ni vektor PQ ni vektor PQ. Yang ini vektor RS. Vektor RS telah diberi. Yang kita perlu cari adalah vektor PQ. Okey. Untuk memudahkan ceritalah, okey, kita kena faham untuk cari vektor PQ, untuk cari vektor PQ, okey, kita ambil kesimpulan yang cepat, lebih mudah kat sini. Kita tahu titik Q adalah titik akhir, titik P adalah titik awal. Untuk cari vektor PQ kita guna vektor kedudukan iaitu OQ tolak vektor kedudukan OP. Okey.
So kat sini vektor kedudukan OQ ni, OQ ni sebenarnya sama dengan koordinat Q tau. Cuma koordinat Q tak ada dalam bentuk IJ. So kalau kita tulis vektor OQ, dia ada sebutan I dan J. Okay. So kat sini kita boleh je tulis vektor OQ iaitu negatif 6I tambah 4J. Okay, tolak kurungan. Vektor OP kat sini adalah sama dengan titik P sebenarnya. Okey, cuma titik P kita tak tulis dalam sebutan I dengan J. So OP kat sini sama dengan 6I tambah J. Okey. Kita kembangkan vektor PQ ni. Okey. Negatif 6I tambah 4J tolak 6I tolak J. Okey. Kalau kita nak cari vektor, okey, aritmetik ni, proses aritmetik ni, okey, nak tambah, kita kena ingat sebutan I kita tambah dengan sebutan I. Okey. Sebutan J pula dengan sebutan J. Okey. So kita kat sini saya buat dalam kurungan, kan dalam simbol yang berbeza supaya kita lebih jelas lah. Okay. So vektor PQ negatif 6I tambah dengan negatif 6I dapat apa? Dapat negatif 12I. Okay. Seterusnya positif 4J. Positif 4J, okay, tolak dengan J jadi positif 3J. Okey. So vektor PQ ni kita dah dapat. Okey. Manakala kita tahu vektor RS diberi sekarang adalah 3N 3. Okey, 3N dengan 3. Okey, so kat sini, okey, bila kita tahu dia keadaannya adalah selari iaitu PQ selari dengan RS. Okey, selari. Vektor tu selari. Masa kita kena faham kat sini waktu vektor dia, arah dia iaitu arahnya adalah sama, vektornya adalah sama. Bukan magnitude vektor sahaja yang sama iaitu PQ tadi sama dengan vektor RS. Ni vektor je yang sama, bukan magnitude Okey, so kat sini okey, vektor RS tadi diberi dalam kurungan iaitu 3N dengan 3. Okey, 3N 3. Okey, nampak ni 3N 3. Dan PQ tadi yang kita dapat iaitu negatif 12I tambah 3J. Yang ini dalam sebutan kurungan dia sebenarnya sama dengan negatif 12. 3 tu kat bawah lah. Macam ni. So saya tulis lah negatif 12, 3 kat bawah. Kan dia sama. Okay, sebab dia sama, so kita boleh sepatutnya negatif 12 kita boleh buat menjadi negatif 12 sama dengan 3N. So kat sini, okay, N sama dengan negatif 12 bahagi 3. So N sama dengan negatif 4. Kita lihat soalan yang kedua. Okay, kita ada titik P negatif 6, 12 dan titik Q 23 ialah dua titik pada satu satah kertas. Diberi vektor OR sama dengan vektor OP tolak 4 darab vektor OQ. Okay, cari A koordinat R, B magnitude PR. Okay, so di sini saya ingin memaklumkan untuk adik-adik. Okay, titik P, titik Q sebenarnya adalah titik ni dari segi vektor dia adalah bermula daripada asalan. Okay, so kita boleh anggap OP di sini juga adalah merangkap titik
V. Dan OQ di sini juga adalah merangkap titik Q. Okey. Boleh adik-adik? Okey. So sebenarnya OP di sini iaitu bagi titik P yang telah diberi ni dalam sebutan I-nya, iaitu OP di sini. Adik kena faham bagaimana menukarkannya, dan G dalam sebutan I dan J. Okey, seterusnya adik-adik harus mencari koordinat R dan magnitude. Selamat mencuba adik-adik. Okey. Jawapan sebenar akan diberi sebentar lagi. Lihat soalan nombor 2. Kita ada koordinat P -6, 12 dan koordinat Q 23 ialah 2 titik pada satu satuan kertas. Diberi OR sama dengan OP tolak 4 OQ. Okey, cari koordinat R. Okey, so kita cari dulu koordinat R. Okey. Untuk pengetahuan semua, koordinat R ni sama juga dengan koordinat kedudukan vektor, iaitu vektor kedudukan, di mana vektor kedudukan simbolnya OR. Okey, OR. Okey, so OR telah diberi dalam soalan, iaitu OR sama dengan OP tolak 4 OQ. Okey, OR sama dengan OP tolak 4 OQ. Okey. So kat sini kita gunakan maklumat OP. OP ni adalah sebenarnya sama dengan koordinat P. Okey, cuma koordinat P kalau kita tulis dia dalam bentuk yang koordinat lah. Okey, tapi kalau kita tulis dalam vektor OP, iaitu kita boleh tulis dia iaitu masih lagi guna nombor yang sama, nampak? -6, 12. Cuma dia dalam sebutan I dan J lah. Okey, iaitu OQ pun sama. OQ tadi adalah vektor kedudukan OQ, iaitu sama dengan koordinat Q, dan sebutan IJ kita tulis macam ni lah. Okey, iaitu OR sama dengan OP tadi, -6I tambah 12J tolak 4 dalam kurungan OQ tadi adalah 2I tambah 3J. Okey, so sebelum kita tambah tolak, kita kembangkan dulu. Okey, kembangkan dulu. Okey, so kita akan tulis -6I tambah 12J tolak 8I tolak 12J. Okey, kembang, hasil kembangan lah. Okey, kat sini, kat sini. Okey, tengok okey hasil dia. Okey, lepas kita kembang kita dapat hasil ni kan. Okey, so kat sini untuk operasi penambahan ataupun untuk operasi penolakan bagi aritmetrik, okey, kita I dengan sebutan I, J dengan sebutan J lah. Okey, so sebutan I kat sini -6I tolak 8I. Okey, kita boleh pemudahkan dapat -14I. Okey. Manakala sebutan J ni 12J tambah 12 tolak 12J, kita dapat kosong kan. Kosong J tak payah tulis lah. Sebab dia dah kosong. Okey, so kat sini OR sama dengan -14I. Okey, sedia maklum. Okey, bezanya OR ni, bezanya dia dalam sebutan I sahaja. Okey, I adalah merujuk pada paksi X. Okey, maka kita boleh tulis koordinat R iaitu -14 kosong. Sebab J tadi kosong. So, koordinat R -14 kosong. Okey, seterusnya kita sambung cari magnitude PR. Untuk cari magnitude PR ni, untuk cari magnitude PR ni, kita terlebih dahulu kena mencari vektor PR. Okey, untuk cari magnitude PR, untuk cari vektor PR, saya suka guna titik akhir tolak titik awal. Titik akhir kat sini adalah koordinat R. Titik awal adalah titik P. So, OR tolak OP. OR adalah kita dah dapat tadi, iaitu -14I. Tolak OP tadi adalah -6I tambah 12J. So, saya masukkan. Okey, kurungan jangan lupa. Okey. Lepas kita masuk, kita kembangkan dulu. Okey. Kita kembangkan dulu kat sini. Kita akan dapat -14I tambah 6I tolak 12J. Okey. Yang bagi sebutan I, kita akan tambah dengan sebutan I. Nak tolak pun dengan sebutan I dengan I lah, J dengan J. So kat sini sebutan I kita ada -14I tambah 6I.
So kita pemudahkan jadi okey. So kita dapat vektor PR kat sini dapat negatif 8i, manakala J negatif 12J, tak ada apa yang kita nak tambah dengan J. So negatif 8i tolak 12J untuk vektor PR. Okey. Dah dapat vektor PR, kita boleh sambung cari magnitude. Okey. Untuk cari magnitude, okey, formula magnitude. Okey, yang ini ya. Okey. Bila sebut cari magnitude vektor PR, pastikan modulus kita tulis dekat vektor PR. Okey. Sama dengan square root. Pastikan ada tulis square root. Okey. Nombor tadi kita dapat negatif 8. I tak perlu masuk dalam formula. Kita ambil nombor saja, negatif 8. Pastikan dalam kurungan kuasa 2. Okey, negatif 8 dalam kurungan, kemudian kuasa 2 tambah. Lepas tu buka lagi kurungan, masuk nombor apa pula? Negatif 12 kurungan kuasa 2. Okey, pastikan. Kita kat sini dalam formula magnitude, operasi kat sini mesti tambah, tak akan jadi negatif. Okey. So kat sini kita dah tulis dengan betul, tekan je kalkulator. Okey, kalkulator tekan macam yang kita tulis sekarang lah. Okey, so kita akan dapat jawapan kita bersamaan 4 square root 13. Okey. Ini sebab saya guna kalkulator yang kelabu. So saya dapatlah jawapan 4 square root 13 tadi ya. Okey, so kita habis untuk soalan kedua ni. Okey, seterusnya dari arus di sebatang sungai mengalir dengan laju 3 meter per saat menghala ke utara. Okey, ini adalah arus air sungai, okey, dengan kelajuan 3 meter per saat menghala ke utara. Sebuah bot bergerak dengan laju 4 meter per saat pada air tenang, dikemudikan ke arah barat. Cari laju bot yang sebenar dan arah gerakannya. Okey, untuk menjawab soalan ni adik-adik, kita kena faham arah utara, arah barat. Okey. So kita lihat jawapannya di sini adik-adik. Okey, di sini saya telah lakarkan iaitu arus sungai tadi menghala ke arah utara. Ini utara ke atas, utara, barat belah kiri ni barat. Okey, so arus air sungai menghala ke arah utara. Nampak dek? Okey. Dan ada sebuah bot pula. Okey, andaikan dia hendak pergi ke sebuah pulau. Okey. Tetapi bot ini bergerak ke arah barat dengan kelajuan 4 meter per saat, manakala air sungai pula mengalir dengan kelajuan 3 meter per saat. Okey. So di sini, untuk bergerak ke destinasi yang ingin dituju, bot terpaksa menentukan arahnya. So dengan arah yang telah diambil dan kelajuan yang telah diambil, bot akan bergerak mengikut garisan vektor yang berwarna merah ni adik-adik. So bagaimanakah kita hendak dapat kelajuan sebenar bot? Untuk mendapat kelajuan sebenar bot, kita akan guna konsep magnitude sebenarnya adik-adik. So jumlah kelajuan bot yang sebenar ni adalah sama dengan square root 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So hasilnya akan dapat square root 25 dipermudahkan menjadi 5 meter per saat. Seterusnya arah. Berdasarkan lakaran yang telah dilakarkan di sini adik, sudut arah gerakan bot adalah iaitu ke arah barat, dan sasaran yang bot akan lalui adalah garisan yang berwarna merah ni adik. So kat sini ada arah gerakan ya. So kita andaikan arah gerakan tersebut adalah theta. So konsep di sini yang kita boleh guna pakai adalah tangent, iaitu tangent theta bersamaan arus air bahagi dengan arus bot. So kat sini kita dapat tangent theta sama dengan 3 bahagi 4.
Okey, seterusnya untuk mendapat arah gerakan, kita perlu mencari sudut theta, iaitu sama dengan shift tangent kurungan 3/4. So, jawapannya adalah arah gerakannya adalah 36 darjah 52. Okey adik-adik. Okay. Berakhirlah sudah tajuk bab vektor. Okey, sehingga siri yang kelima sahaja ya adik-adik. Okey, sekian, terima kasih. Okey, semoga ilmu yang dikongsi ini membantu anda. Assalamualaikum. Bye.